Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so tengah hari ni aku nak buat review untuk counter Ampla. So kita tengok sikit dia punya, sekejap ya, kita tengok sikit dia punya laman web. Okay, so Ampla Mill Berhad, okay, syarikat penghasilan tepung. Okay, so syarikat ketika ini adalah nama web dia. Okay, MMF is the pioneer with flour, okay, milling company in Malaysia. So ini adalah syarikat penghasilan tepung. Okay, so selain daripada tepung, dia juga membuat ayam, okay, manufacturer poultry feed. So kebanyakan sektor makanan lah. Okay, tapi dia punya main dia adalah penghasilan tepung lah. Okay, so ini adalah bisnes untuk Malaysian Flour Mills Berhad. Okay, so korang boleh tengok dia punya laman web. Okay, apa dia punya bisnes dan apa dia punya maklumat-maklumat penting lah. Okay, so kita tengok sikit untuk Ampla ni. Okay, Ampla pada hari Jumaat, okay, mempunyai 6 juta. Okay, dengan volume penjualan pembelian 400 dan penjualan 49,000. Okay, so agak sikit saja dia punya volume kat sini. Dengan volume pertukaran itu 6 juta. So kalau dia mempunyai nisbah lebih kurang dalam 1/100. Okay, itu bermaksud company ni, okay, kalau dia nak melonjak, dia akan melonjak dengan lebih banyak lah. Okay, so kita tengok quarter report untuk Ampla. Kalau kita tengok dari segi quarter report untuk Ampla nampak baik. Okay, pada bulan 11, okay, mempunyai keuntungan 9.4 juta. Okay, so syarikat ni mengalami kerugian pada bulan 3, tetapi dia recover. Bermaksud, okay, syarikat membuat strategi yang baik untuk membuat recovering balik, okay, terhadap kerugian yang telah dia buat lah. So kita tengok dia punya kerugian pun makin rendah. Okay, daripada bulan 3, bulan 6 rendah, dan bulan 9 dia naik. Okay, so kita tengok pada annual dia. So annual kalau kita tengok ya, syarikat ni memang syarikat yang besar lah. Kalau kita tengok dia punya revenue billion, okay, 2.7 billion, 2.4 billion, 2.4 billion, 2.5 billion. So bermaksud dia adalah antara pioneer penghasilan makanan, okay, various of makanan terutamanya tepung di Malaysia. Okay, so kalau kita tengok dia punya revenue amat besar. Okay, dia kira pada tahun 2020, tahun lepas, okay, revenue ni tidak affected langsung. Ada sedikit saja affected tapi tak banyak. Okay, hanya kurang 700 juta saja. Okay, tapi still atas 2 billion. Okay, still dalam paras 2 billion. So bermaksud, okay, syarikat ini adalah syarikat yang agak besar. Okay, dan dia adalah pioneer dalam penghasilan tepung. Okay, so syarikat masih lagi mengalami kerugian 11.9 juta. Okay, saya rasa walaupun dia mengalami kerugian ini, tapi dia boleh recover dengan revenue 2 billion. Okay, revenue dia ni amat besar sampai dia kalau dia mencatatkan kerugian pun aku rasa macam tak ada efek sangat lah untuk company ni. Okay, so kita tengok pada technical chart untuk melayan. Okay, Ampla. Okay, kalau kita tengok Ampla ni, okay, kita ambil daripada kita ambil pada November ni. Kita ambil pada November 2019, dia mempunyai ketinggian, okay, ini paling tinggi ni, okay, pada 73 sen setengah. Okay, sebelum dia membuat junaman, okay, sebelum dia jatuh, dan pada musim PKP paling rendah harga saham pada lebih kurang, okay, 35 sen. Okay, 35 sen setengah lah lebih kurang. Okay, 35 sen setengah. Okay, sebelum dia buat kenaikan, okay, alright, kita tengok kenaikan kat sini. Alright, sebelum buat kenaikan dan membuat, okay, ini adalah resistor penting dia. Aku buat resistor dulu 58 sen. Okay, pada 72 sen setengah. Okay, sebelum dia turun balik, dia dah membuat satu lagi support dekat sini pada 55 sen.
Okay, so kita zoom in sikit. Okay, kalau kita tengok, alright, dia naik pada selepas PKP dia naik. Okay, dia naik dan mencatat resistance pada 58 sen dan dia buat sideways kat sini. Okay, dia bergerak dalam sideways saja. Okay, dengan support pada, kita tengok support dia pada bawah dia kat sini pada 50 sen. Okay, so dia bergerak dalam lingkungan 50 sen hingga 58 sen sebelum dia breakout. Okay, pada Ogos kalau kita tengok dia naik, okay, naik sehingga setinggi 72 sen setengah. Okay, gagal untuk cecah 73 sen setengah ni sebelum dia drop balik. Okay, sebelum drop balik dan dia buat, okay, sideways kat sini. Okay, pada pergerakan 63 sen setengah. Okay, so 63 sen setengah dan dengan support 55 sen. Okay, so 55 sen dan 63 sen setengah. Dia buat sideways lagi. Okay, pergerakan sideways sebelum dia breakout sekali lagi. Okay, sebelum dia breakout pada November. Okay, dia breakout dan dia buat ketinggian sehingga, okay, kalau kita boleh capai pada 71 sen setengah. Okay, 71 sen setengah. Okay. Alright, so sekarang ni saham ni kalau kita tengok pergerakan dia, alright, apa yang kita boleh tengok daripada charting sendiri. Okay, kalau kita tengok, kita ambil daripada dia drop kat sini. Okay, dia drop kat sini, so dia buat sideways. Okay, pergerakan sideways kat sini. Okay, dia buat pergerakan sideways sebelum dia breakout daripada bulan Ogos ni sampai bulan November. Dia buat pergerakan sideways saja daripada dia bergerak dari 55 sen sehingga 63 sen setengah sebelum dia breakout pada November. Dan sekarang ni 63 sen setengah ni adalah dia punya RBS. Okay, resistance become support. Kalau kita tengok ni beberapa kali dia test kat sini. Okay, dan dengan resistance pada 71 sen setengah. Dia dah test beberapa kali ni. Okay, 71 sen setengah. Okay, ataupun boleh dikatakan 71 sen setengah lah nampaknya, walaupun dia cecah 72 sen kat sini tapi dia drop balik So bermaksud sini pun dia test tapi gagal untuk bertahan lama. So 71 sen setengah ni adalah resistance yang kuat dia dan 63 sen setengah ni adalah dia punya support kuat dia. Okay, so sekarang ni dia berada di resistance become support. So bermaksud sekarang ni, okay, ada potensi untuk counter ni bergerak naik. Sebab apa? Sekarang ni dia bertahan di kawasan resistance become support. Dia bila sampai resistance become support dia melantun. Sampai resistance become support dia melantun. Okay, so bermaksud, okay, aku jangka bahawa kalau dia nak bergerak naik dia kena melepasi 71 sen ni sebagai resistance yang paling kuat dia. Okay, kalau dia gagal dia melantun ke bawah dia akan buat sideways lah. Okay, so itu secara pattern. So kita tengok sedikit indikator untuk membantu kita. Kita mula pada MACD dulu. Alright. So kalau pada MACD kalau kita tengok ada potensi sebenarnya untuk saham ni bergerak naik. Kalau kita tengok dia punya pattern ni kat sini. Okay, kita tengok pada pattern ni kat sini, dia punya garisan biru tu hampir bersilang. Okay, hampir-hampir nak bersilang. So ada potensi untuk counter ni bergerak naik. Okay, dan satu lagi kalau kita tengok dia ada support pada lebih kurang, support dia kalau kita boleh lukis yang paling dekat sekali adalah kawasan sini. Okay, kalau support pada 66 sen. 66 sen setengah lah lebih kurang. Okay, 66 sen setengah. Okay, so kalau dia melantun dekat sini, okay, 66 sen setengah bermaksud dia nak naik. Naik tinggi lah. Okay, kalau dia turun sehingga 63 sen, so bermaksud dia buka kemungkinan dia buat sideways dulu sebelum dia naik. Okay, so ini adalah support sementara dia 66 sen setengah kat sini. Okay, 66 sen setengah. 66 sen setengah ni adalah support sementara lah. Okay, so tapi based on MACD dia nampak macam nak cross kat sini, so bermaksud ada potensi untuk naik ke atas. So kalau kita tengok lebih besar sikit, okay, weekly chart, okay, kita tengok dia punya tangga kat sini, nampak? Okay, so kalau kita ambil major resistance dia adalah pada 66 sen. Okay, 60 berapa ni? 60. Sekejap.
Okay, dia ada major resistance pada 67 sen setengah. So sekarang ni dah breakout. Okay, dia dah bertahan dan di breakout ni, ini adalah retracement. Dia adalah dikatakan correction. Okay, dia buat correction. Okay, sekarang ni dia melepasi kembali 67 sen. So bermaksud ada potensi untuk counter ni bergerak naik. So kalau kita tengok MACD pun, dia bergerak naik dan sentiasa mencipta high low kat sini. Higher high dan higher low juga. So ni higher high pertama, ni higher high pertama, ni higher high kedua dan ni higher high ketiga. So, kita boleh tengok pada weekly chart Okay, dia bergerak naik ke atas. Okay, kalau kita tengok monthly pula. Okay, kita tengok monthly pula. Okay, dia ada candle. Okay, kalau kita tengok ni. Okay, kita tengok MACD pun bergerak naik ke atas. Walaupun, okay, masih lagi di bawah kosong tetapi ada petanda untuk counter ni bergerak naik dalam jangka masa panjang. Okay, so itu kalau MACD. Kalau kita tengok kepada RSI stochastic. Okay, RSI stochastic. Kalau kita tengok RSI sudah sampai ke overbought. Stochastic sampai overbought. Okay, RSI masih lagi dalam lingkungan neutral. Okay, dalam lingkungan neutral. Okay, so kalau nak beli kena tunggu sebab apa RSI dan stochastic ni masih lagi berada di bahagian yang agak tinggi juga. So, kalau kita tengok pada weekly, okay, weekly chart, okay, masih lagi bahagian neutral juga keduanya. Okay, dan monthly chart juga di bahagian hampir overbought. Okay, bagi stochastic. Alright, so bermaksud kena tahu di manakah support terdekat dia. Okay, support paling kuat dia dalam 63 sen setengah ni. Okay, support paling kuat dia pada 63 sen setengah. So MACD telah menunjukkan ada potensi untuk counter ni naik dari segi daily. Okay, weekly juga ada potensi kalau kita tengok dah naik ke atas Okay, dan monthly kat sini dah bergerak naik ke atas walaupun belum sampai kosong lagi. Ada beberapa reversal candle sudah wujud. Okay, so itu saja untuk counter M+. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.